Lepas tu perempuan ada 4 aurah. Lelaki ada 3 je, perempuan ada 4 aurah. Aurah yang semayang lain, aurah di hadapan lelaki ajnabi lain, aurah yang paling banyak antara pusat dan lutut lah. Kemudian aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Dia antara pusat dan lutut ni dengan lelaki ajnabi mahram, dengan perempuan muslimah, dan juga ketika khalwah seorang diri. Perempuan khalwah seorang diri ni tak boleh nak pakai ludalang saja. Dia kena tutup antara pusat dan lutut. Lelaki seorang diri, aurah dia adalah 2 kemaluan. Lelaki seorang diri, dia boleh pakai ludalang saja. Underwear tau, seluar dalam saja. Orang perempuan seorang diri pakai seluar dalam saja, hukumnya masih lagi haram. Sebab aurah perempuan seorang atas pandangan muktamad lah, antara pusat dan lutut juga. Walaupun pandangan Daim mengatakan aurah perempuan seorang diri macam aurah lelaki seorang diri, 2 kemaluan, mana memada pakai seluar dalam saja. Tapi pandangan muktamad, aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Seorang lah ni. Melainkan ada hajah, ada kerana, li'adna gharadin, walaupun dengan sekurang-kurang kerana sekalipun. Mandi itu kerana besar lah. Panah tu kerana lah. Pandai ni, dia telanjang bulak dalam bilik dia, tak ada orang. Sebab apa? Panah. Tu ada kerana. Ada ni, sekurang-kurang kerana. Perempuan ni nak menyapu rumah dia berabuk sangat, lama tak sapu. Kalau pakai kain menyebabkan berabuk di kain dia pun telanjang bulak, dia pun nyapu rumah, dia pun nyanyi. Padahal dah cerita ada kerana, walaupun sedikit kerana, walaupun sekurang-kurang kerana. Saja-saja nak bogeh, haram. Lelaki sama, perempuan sama. Ada aurah, dia panggil aurah dalam khulwah, aurah seorang diri. Kita dah tahu ni, kita ingat kata ada aurah. Ada aurah. Dia telanjang pula. Kenapa nak tukar pakaian? Ada kerana. Kita ada kerana lah. Dia telanjang pula, dia loroh habis ada. Lepas tu dia pun cari dalam almari pula, baru. Lambat pula nak jumpa. Gi mari. Satu almari tu orang hanya bulat dah. Kenapa tak tanya bulat? Ada kerana. Apa kerana? Nak tukar baju. Lepas tu apa? Dak pakai lagi. Tak jumpa baju kenang. Lepas tu tanya bulat. Ada kerana, tidak diharamkan. Ada ni. Tapi kalau dia tanya bola, dia pusing-pusing bilik dia, tak ada kerana. Haram. Sebab ada aurah seorang diri. Jangan ingat kita ada aurah ni. Cuma perempuan aurah seorang diri antara pusat dan lutut. Laki aurah seorang diri hanya 2 kemaluan. Kita ingat seorang yang tak ada aurah barangkali. Ada ni. Dia kalau ada kerana, dia buka aurah ada kerana. Contoh, adab dia kena jagalah. Walaupun dalam masjid. Contoh dalam masjid ni ada tempat apa? Persalinan. Dia ada satu ruang untuk persalinan, dia ada dinding. Itu masjid. Ialah tempat persalinan tu, ruang masjid. Itulah masjid. Dia pun masuk tempat persalinan, dia loroh habis telanjang bola. Barulah dipakai baju hok baru. Pun tidak diharamkan walaupun dalam masjid. Sebab ada kerana. Tapi adab tak betul lah. Adab tak betul. Tak kena adab gitu, tak ada kesopanan orang panggil. Tapi haram pun tak? Dah. Tu dia telanjang dalam masjid. Ada kerana. Apa kerana? Nak tukar baju. Pada ni. Ni seorang diri. Dia tahu hukum dah kita ni. Dia tahu hukum kita ni kadang-kadang. Dia ingat seorang kita ada aurah. Ada aurah seorang diri. Kemudian aurah antara pusat lutut ni perempuan di hadapan lelaki mahram pun samalah. Di hadapan perempuan muslimah lain samalah antara pusat dan lutut. Orang perempuan ni tak tahu sebenarnya apa aurah perempuan di hadapan adik-adik lelaki, di hadapan ayah dia, toki dia, antara pusat dan lutut. Atas tu bukan aurah. Perut ke atas, bukan aurah. Dada bukan aurah. Lepas tu apa? Bukan aurah lah. Lepas tu buka, tak ada adab.
Muka tak ada adab. Itu bukan aurah. Ni kadang-kadang ni, ini bicara bab aurah lah. Terkadang orang perempuan ni ditutup yang bukan aurah, dibuka aurah, hukumnya haram. Ditutup yang bukan aurah, dia buka kawasan aurah, hukumnya haram. Ni cerita bilik mandi di luar. Orang sekarang ni kadang-kadang bilik mandi dalam bilik tidur, bilik mandi di dapur, kongsi ramai-ramai. Dia pun keluar bilik mandi, dia pun apa-apa, kembang gantung. Kembang gantung. Dia panggil berkembang lah tau. Dia panggil berkembang. Kita panggil kembang gantung. Berkembang. Tuala dia dok besar mana. Dia pun tutup sebelah atas yang bukan aurah. Dalam rumah dia tak ada orang lain. Adanya anak lelaki, anak perempuan, mahram. Lelaki mahram lah ni dalam rumah dia. Menantu lelaki. Dalam rumah tak ada orang lain. Tak ada ajnabi dalam rumah tu. Dia pun keluar bilik mandi. Dia pun tuala kecil. Dia pun tutup sebelah atas yang bukan aurah. Peha dia buka. Sebab tuala tu pendek, kecil. Peha dia buka. Apa hukum buka peha? Bukan di hadapan anak lelaki, bukan di hadapan menantu lelaki, di hadapan anak perempuan, menantu perempuan pun hukumnya haram. Sebab aurah kamu antara pusat dan lutut. Peha kamu aurah, haram buka. Hak atas bukan aurah, kamu tutup. Hak peha aurah, kamu buka. Kan pelik tu. Lepas tu kilah kat bawah sudah lah. Oh, kilah kat bawah. Lari menantu tau. Menantu lelaki baru pula boleh menantu. Tengok mak mertua pakai gitu, pakai lari lah. Apa benda mak-mung ni, pelik tuala kecil. Atas bukan aurah, peha yang aurah. Tuala besar okeylah, ditutup daripada atas dada, lutut pun tertutup, baru comel. Tapi tak ada adab lagi gitu. Kembang gantung itu tak ada adab. Tak ada adab walaupun tidak haram. Bukan ada adab gitu. Apalah. Dulu kembang gantung beli ikan je bukan dah rumah. Beli ikan kembang gantung zaman dulu. Sekarang ni kembang gantung atas pentah. Tu lagi hebat sekarang ni. Kembang gantung atas pentah. Orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu pakai kain batik je. Baju tak pakai. Dia duduk gobek sirih. Hak atas tu cucu dia main je. Hak lanjut atas tu cucu dia main je. Dia beri je. Dia gobek sirih. Baju tak pakai. Pakai kain batik. Tak panas atas rumah. Hak atas tu lanjut, cucu pun main lah. Dia beri je. Warna nek. Bukan aurah. Orang tu dulu pun pandai. Bukan aurah. Dah sungguh ni bukan aurah. Ada dulu lah. Macam heroin Ustang lah. Dia pakai kain batik, dia pakai coli. Dah rumah, dah panas orang dulu. Mana dia pakai kain batik, dia pakai coli. Lepas tu masuk lah. Jadi panas. Bukan zaman sekarang ada kipas angin lagi, aircon lagi. Macam tak ada beza dengan heroin Ustang. Dah, dia pakai kain batik. Aurah bawah tutup lah. Lepas tu coli dia pakai. Kalau hak nek tadi tu, coli pun tak pakai. Bukan aurah. Tanya orang perempuan, dia tahu dah aurah dia dalam hadapan lelaki mahram. Dan tak tahu. Sebab tu dia dalam bab aurah ni kena jaga molek lah. Ni saya peringat, kita terkadang jaga orang tua uzur. Orang tua uzur ni mak kita, ayah kita. Kita ni anak lelaki ke anak perempuan, dengan mak kita, dengan ayah kita, aurahnya sama. Mak dengan anak perempuan, dengan anak lelaki. Mak dengan menantu perempuan, dengan menantu lelaki, sama je aurah dia. Ayah sama juga dengan aurah dianya. Cuma kalau mak, hak puang lah cara anak perempuan, menantu perempuan. Kalau ayah, anak lelaki, menantu lelaki. Itu cuma nak kurangkan malu kekok. Aurah dia sama. Jangan kata dah mak, anak perempuan, menantu perempuan yang cara. Dia pun buka tanya bulat orang tua tu. Haram. Ayah ni, ayah. Yang caranya, yang tolong istinja ke mandi ke, anak lelaki ataupun menantu lelaki. Maka ayah ni pun telanjang bulat. Hukumnya haram. Buka aurah tu haram, melihat aurah pun haram, sentuh kawasan aurah pun haram.
Sentuh kawasan aurah haram. Kalau kita nak istinja orang tua, wajib kena pakai sarung tangan. Bukan geli. Allah, kamu pakai sarung tangan. Mak ayah kamu masa kamu budak-budak basuh berok kamu, mak ayah tak pakai sarung tangan. Boleh ke kamu istinja mak ayah kamu pakai sarung tangan? Kamu geli ke? Dah. Bukan kerana tu. Haram buka aurah, haram tengok aurah, haram sentuh kawasan aurah tanpa berlapik. Ada orang dia jaga orang tua dia, dia mandi orang tua dia, dia buat orang tua macam baby, macam budak kecil, telanjang bulat. Haram. Bukan aurah tu haram, dia melihat aurah pun haram. Ini melihat aurah ni haram. Tak nak pakai pamper pula. Tak nak pakai pamper kok. Dia pakai gitu lah. Allah kata susah kita kalau pakai tutup kain ketika nak pakai pamper. Betul lah susah. Pamper ni pula kalau ada pamper jenis sarung macam seluar, ada pamper jenis, dia ada dua jenis pamper kan. Kalau kita tutup aurah dia, kita nak pakaikan pamper, memang agak payah sebab susah dengan kain ni. Dah. Walaupun susah macam mana pun, wajib kita tutup aurah terdahulu. Kadang-kadang pakai pamper dah. Lepas tu lambat pula dia pakai kain. Peha tu terbuka macam baby. Ni mak ayah dia ni. Aurah ni adalah keaiban. Aurah ni keaiban yang wajib ditutup. Dia buka aib mak ayah dia, peha tak tutup. Aurah antara pusat dan lutut. Memanglah sudah pakai pamper, kemaluan sudah tak nampak. Peha macam mana peha? Kamu melihat aurah, kamu buka aurah orang tua kamu, haram. Kamu lihat aurah peha orang tua kamu, haram. Khidmat pahala besar dah, tapi kena jaga hukum. Orang tua tu dia senyap dah, dia tak reti apa dah kadang-kadang. Kelik gitu je orang tua tu. Ni orang menjaga ni. Wajib tutup aurah, haram buka aurah, dan haram melihat aurah. Lepas tu aurah macam mana pula melihat aurah? Macam mana kalau orang tengok bola? Macam mana tengok bola? Melihat aurah tu. Aurah lelaki di hadapan lelaki antara pusat dan lutut. Macam mana orang tengok bola? Pakai seluar pendek. Cuma sekarang ni adalah hak jenis pakai ibu peha dia tu. Hak jenis ketak tu. Maka peha dia tidak terbuka. Dia pakai seluar pendek tapi dia ada pasang benda apa panggil tu. Jadi tertutup peha sampai ke lutut. Lepaslah aurah dia tutup. Tapi kalau hak main bola tu pakai seluar pendek betul-betul, peha tak tutup, melihat aurah tu. Dia peha ni aurah ke tidak? Sesama lelaki, ulama berbeza pandangan. Pandangan dalam mazhab Maliki, ada pandangan dalam mazhab Hanafi, dan juga pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Lelaki sama lelaki, peha bukan aurah. Lelaki sama lelaki, aurah hanyalah dua kemaluan. Lelaki sama lelaki, masing-masing pakai seluar dalam dah, lepas dah kewajipan. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Jadi peha aurah ke tidak, ulama berbeza pandangan. Hak nak tengok bola tu pakai pandangan hak kata peha bukan aurah lah. Lelaki saja, jangan bawa perempuan. Itu bukan tempat perempuan. Dia bawa pula perempuan di pula dalam tu. Setengah negeri tengok bola ada aktiviti keluarga. Habis dengan tok nenek dibawa masuk stadium. Sebab dijadikan sebagai aktiviti keluarga. Tak boleh. Itu orang lelaki di hadapan. Kamu orang perempuan tak boleh. Terengganu macam mana? Hak stadium bola Terengganu. Kalau zaman dulu hak stadium hak bandar tu lah, ada perempuan jangan seorang. Dia lalu kat depan tu, orang pakai gandeng gandeng dengan botol air, tina garik. Orang marah. Adalah tina garik. Stadium Terengganu dululah. Mana orang lelaki semua, tapi kadang ada hak puang, hak tina garik.
Hak di negara dia panggil. Hak tu apa? Bu panggil tau. Bukan bu saja, bukan juah. Bu juah dibaling dengan botol air. Balik mau roti ni apa panggil pak ni? Orang marah. Oleh mah dululah. Kalau stadium Terengganu sekarang macam mana? Ada perempuan dalam. Tapi mak ada negeri, stadium adalah aktiviti rehat keluarga. Dia akan bawa satu keluarga termasuk tok nenek. Persoalan sekarang ni, aurah tu peha tu. Lelaki sama lelaki, okey, ada pandangan termasuk pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, peha bukan aurah lelaki sesama lelaki, bukan dengan perempuan. Perempuan tak boleh. Lepas tu kita tak pelik lah kadang-kadang orang main bola luar pendek, atas petah tu tukang tengok tu pakai kopiah. Itu benda khilaf. Lepas tu terpulang. Itu bukan benda mungkar. Benda mungkar ni hak ijma' ulama' bawa panggil mungkar. Itu bukan ijma'. Ni kisah betul lah. Dia orang panggil Maulana lah dianya. Orang kata dia ni ada karamah. Ada karamah. Orang soleh. Ada karamah. Satu ketika orang cari dia di rumah, tak ada. Isteri dia kata pergi kebun belakang rumah. Orang pergi kebun, luar pendek dia bakar, kejut orang tengok. Tu kamu pergi cari dia. Lepas tu kita orang mari ni pula, dia pergi cari kain. Dah luar pendek gitu. Dah kata keramat apa luar pendek. Tak kerti khilaf tu. Dia ngaji India. Malah ni ngaji India. Bagi dia bukan aurah apa. Tapi depan orang ramah dia takkan buat gitu. Ni dalam kebun dia, kamu pergi cari dia. Tapi dia taklah kata orang mari dia pun pergi cari kain ke, dah dia pakai gitu je. Tapi kalau orang tak reti hukum pekoh ni, tok keramat apa gini, luar pendek, peha pun tak tutup. Jangan faham yang gini kot tu. Dah kebun bukan dia pergi pasal luar pendek, bukan. Kena jaga adab pula, kena jaga maru'ah pula. Maru'ah kena jaga. Walaupun bukan aurah, tapi maru'ah kena jaga. Kalau kita tidak menjaga maru'ah, menyebabkan jadi posik. Tak ada di imam, tak ada di saksi nikah, tak ada di wali. Kita jaga maru'ah tu wajib. Walaupun bukan aurah pun, pada pandangan dia. Tapi sekarang ni duduk dalam kebun, orang pergi cari dia. Tapi kalau orang tak reti ilmu, punya kata Maulana ni mulut ada karamah, ada orang soleh. Orang yang selama-lama dengan ilmu, dengan amal ibadah, dengan ilmu, dengan amal ibadah. Tapi kenapa luar pendek? Pandai ni. Dia bukan beramal depan orang ramai. Ni orang pergi cari dia, jumpalah. Sekali-sekala dia keadaan gitu. Mereka dah kebun belakang rumah dia. Bukan dah kebun jauh daripada rumah, bukan. Dah kebun je dari rumah, naik motor luar pendek. Mana sabar gitu. Kebun belakang rumah dia. Kata Maulana dah kebun perempuan dia pula. Perempuan tak ingat wali suami dia kalau pendek berkali. Orang masuk dalam kebun cari. Luar pendek. Tapi kalau kita faham, tak apalah. Dia mazhab Hanafi, Maliki, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, sesama lelaki, peha bukan aurah. Ni. Itu bab pekoh lah. Tapi tadi tu, kalau masalah kita khidmat pada orang tua, aurah kena jaga molek. Wajib tutup aurah orang tua kita yang kita khidmat, dan kita jangan haram kita melihat aurah mereka. Dan kalau kita nak sentuh kawasan aurah, wajib kena berlapik. Kemudian tadi tu, perempuan tengok muka lelaki, lelaki tengok muka perempuan. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i haram lah. Sama mazhab Hanbali. Mazhab Imam Nawawi pula memang perempuan wajib tutup muka. Tapi pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Rafi'i, muka perempuan bukan aurah. Dia apa lelaki ajnabi. Kemudian pandangan mazhab Maliki, Hanafi, pandangan Imam Rafi'i, lelaki tengok muka perempuan, perempuan tengok muka lelaki tanpa syahwat, tidak diharamkan. Ini sesuai pada masa kita lah. So masa-masa kita, tambah kalau orang kerja-kerja jabak pula, orang tak tengok muka kau nak cakap ke mana, jumpa kau tunduk, kejut orang. Pada
Pandangan mazhab Maliki, Hanafi, pandangan Daif dan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i, lelaki tengok muka perempuan bukan dengan keinginan. Perempuan tengok muka lelaki bukan dengan keinginan. Dengan keinginan nafsu itu haram lah juga. Tengok masa kerja je, itu tidak diharamkan. Ada ni. Dah lah, kalau kita jumpa mocik-mocik, kita nak cakap dengan mocik-mocik, kita pun tunduk muka. Dah balik ngaji pondok, tunduk muka, dah tengok muka mocik. Kejutlah mociknya. Oh, kalau dengan anak mocik mana sabar tunduk muka. Dengan mocik tua tengok tunduk muka buat apa? Kejut orang tua tu. Dia kata awang tu masa kecil-kecil, mocik masa kecilnya. Allah, mai apa mocik apa nak cakap mocik tunduk muka, kejut orang tua tu. Memang pandangan Imam Nawawi, pandangan utama mazhab Syafi'i, tengok muka mocik tu haram. Tunduk, kejutlah mocik tu. Dia orang tua kan. Jadi ni macam anak dia dah. Kalau dengan anak mocik tunduklah muka, sebab anak mocik tu muda. Dengan mocik tunduk muka go lah. Pelik lah tu. Itu apa pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Itu buat panggil warak. Jadi pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, pandangan dan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i lah. Muka perempuan di hadapan lelaki ajnabi bukan aurah, boleh buka dan boleh tengok muka antara lelaki perempuan lelaki jikalau tidak ada syahwah keinginan. Tidak diharamkan. Ada ni. Itu ialah. Mana kena jagalah juga, jaga apa ni? Jaga adab tu kena jaga, adab kena jaga. Tambahan pula maruah wajib kita kena jaga. Ini bab khilaf lah. Bab khilaf ekor. Dan dengar mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan. Pendek je kita baca Fatih Faridah, tapi masa panjang.